Berali dia terdidik dalam rumah dia berkali, kena bodoh semua kan. Dia kan jenis bodoh, bengong dia katakan anak dia tu. Oh bodoh bengong semua. Celaka, menatang semua budak tu. Ada. Dia celakakan anak dia, dia binatangkan anak dia. Apa tahu? Lahabau tu. Lahabau tu apa dia? Tak ada. Tu lagi lain lah. Oh lahabau. Kita dengar, dia katakan anak dia begitu. Kasarnya. Anak dia kasar nanti. Ni pun mungkin gitu lah. Yelah kalau kita rasa pelik. Pelik tak pernah dengar gini ni. Kuah gula hukum najis. Pelik. Kata pelik kita dah apa tu. Tapi ini benda khilaf. Cuma pandangan yang masyhur dalam mazhab Syafi'i kitanya memang najis, tetapi dimaafkan pada makan. Hak darah yang keluar daripada celah daging, itulah umpama dia. Tapi ada pandangan dalam mazhab Syafi'i dan jumhur kebanyakan mazhab yang lain, darah yang ada dalam daging ikan, ayam, hukumnya adalah suci. Hukumnya adalah suci. Tapi darah di luar daging tu wajib kena basuh sungguh-sungguh. Darah di luar daging tu wajib kena basuh sungguh-sungguh. Apabila bubur dalam air jadi panas, gelegak, darah keluar. Darah itulah mazhab Hanafi, mazhab Hambali, darah tu hukum suci. Begitu pandangan mazhab Syafi'i, hukumnya suci. Itu satu pandangan dalam mazhab Syafi'i lah. Dia menghukumkan darah tu hukum suci. Gitu je. Tapi kalau kita Fathul Mu'in dan kita I'anatut Talibin, memang najis tetapi dimaafkan pada makan. Ni bagi orang belajar lah. Bagi orang tak belajar tak apalah, itu benda khilafiyah tu, benda khilafiyah. Mana kalau kita tengok dia kena pakaian darah tadi, dia pergi dia pergi pun semayang tapi dia tak basuh pakaian, tak apalah. Hak kata najis ni pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Ada satu pandangan mazhab Syafi'i, innahu tahirun, suci darah. Pipan muktamad hukum najis. Ada kil mengatakan hukumnya suci. Ada nyatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Gitu jelah. Yelah kadang-kadang kita tengok orang buat makan di masjid surau. Yelah ada masjid besar-besar tu dia memang berasingan antara masjid dengan tempat makan. Itu lain cerita. Dia masjid comel kan, dia tempat makan khas, dia berasingan. Itu mudah cerita, mudah jaga. Kalau surah-surah ni kadang-kadang dia buat makan, dia makan di beranda surah je. Buat makan di beranda surah lepas-lepas isyak. Ada ni. Dia bubuh lauk pun di beranda surah. Dia punya kuah gula tu kadang-kadang bertitik-titik atas lantai. Tapi dia basuh ke tak? Dia lap dia tak basuh. Dia lap dia tak basuh. Dia buat macam kuah gula ni macam air tupuh kan, kadang-kadang dia malah basuh, dia lap je. Air lain dia suci, kuah gula lain dia najis. Dimaafkan pada makan. Tapi tupuh atas lantai tu dia kena basuh. Sebab nanti lantai tu orang pijak nak masuk dalam surat. Tapi dia sekarang tempat dah. Dia lap-lap gitu je. Dia ambil kain basuh, dia lap-lap gitu, dia tak basuh pun. Dia buat macam kuah gula dengan air tu sama. Air tu kok dia nak menghilangkan dia punya apa? Punya manis, dia takut semut mari hurung. Dia ambil kain basuh, dia lap, tak apalah. Teh tu dia suci, air teh. Tapi hak kuah gula yang bertitik atas lantai di beranda surah tu, tupuh sikit-sikit atas lantai di beranda surah tu, dia gitu juga, dia tak basuh. Dia tak basuh. Tak apalah, pandangan doa dalam mazhab Syafi'i sama dengan pandangan mazhab Hanafi, Hambali, darah yang ada dalam daging ikan ke
daging lembu ke, ikan ke, ayam ke, hukumnya suci. Tapi darah sebelah luar tu wajib dibasuh. Darah sebelah luar tu wajib dibasuh. Tu hak darah yang ada di celah-celah daging. Ni ilmu lah. Yang kita Fatul Mu'in comel. Jadi bicara tu. Dan nanoh najis, dan danor najis, dan air kumam yang berubah baunya. Kalau air kumam tu tidak berubah bau, tidak dihukumkan najis, dihukumkan umpama peluh biasa sahaja. Tapi biasanya kalau atas kudih kita tu, atas luka kita nampak air jernih tu, kalau kita ambil, kita cium, memang dia berbau. Hukumnya adalah najis. Air kuman, air luka, air gatal yang berubah bau, hukumnya najis. Dia najis tak najis ni, nanoh, dano, najis tak najis, kita tahu. Tapi terkadang kita tak sedar. Tak sedar macam mana. Orang yang ada jerawat, dia kadang-kadang dia duduk saja. Orang tengah mengajar kuliah maghrib, dia duduk saja, dia pun apa? Orang apa? Kutih ke apa? Ni. Dia duduk saja, dia pun duduk main. Keluar darah. Bukan darah je keluar ni. Dalam jerawat ni bukan darah saja, dalam jerawat ni ada nanah. Dia pun dia masuk juga gitu je. Hilanglah, tak ada lah nampak darah di pipi dia, tak ada lah nampak merah di tangan dia. Dan najis tak pipi dia, najis tak tangan dia, najis. Nanti isyak, nak sembahyang isyak, dia basuh tak pipi dia, dia basuh tak tangan dia. Mana? Tak pernah berlaku gitu. Duduk saja ni dia main. Kan dia benda tak sedap tengok kan. Kita yang apa-apa kan. Macam ginilah, macam ada kuping kudih tu kan. Kuping tu kan. Duk main. Luka pula. Biarlah dia kering situ. Dok peseng dah. Tak suka ni. Tak sedap tengok. Kita pun dia kuping dah. Saya tak najis kuping tu. Dia sekarang ni kuping tu lama dia akan cabut. Tapi kita ni gerang. Kita pun main. Cabut. Keluar tak darah. Keluar lama-lama jadi kuping pula. Mana tangan kita tu, mana kalau dia jawab pipi ni, dia akan jadi main. Allah, pecah dah. Lepas tu pipi najis, tangan najis, sembahyang isyak nanti basuh tak? Tak basuh. Dimaafkan jikalau sedikit, tapi najis. Mujur dimaafkan. Nanti akan bicara. Dimaafkan jikalau sedikit. Sebab apa? Sedikit maaf. Sebab kita yang buat. Kalau bisu tadi dipecah sendiri, banyak mana pun maaf. Tapi ni kita yang pecahkan, maaf juga kalau sikit. Sikit lah ada pipi ni, tak sedar pun. Lepas isyak, ada makan. Dia pun makan tanpa basuh tangan. Di tangan dia ada najis, darah, nanah, jerawat tadi. Dia makan nasi, setengah tangan dia najis. Hukumnya haram. Haram? Dikir tangan dia suci bersih sebab dia mari dia sembahyang. Dikir tangan dia suci bersih sebab dia mari dia sembahyang isyak. Dia tak sedar sebelum isyak tu dia pecahkan jerawat, maka tangan dia ada najis. Najis lah tangan ni. Tak apalah, untuk sembahyang isyak dimaafkan. Tapi dia tak sedar tangan dia najis, dia ingat ke tangan dia suci bersih sebab datang daripada sembahyang, dia pun makan tanpa basuh tangan. Dia makan serta dengan najis. Hukumnya adalah haram. Mana? Tapi kita biasanya nak makan kita basuh tangan. Kita basuh tangan. Tapi kalau tak basuh tangan, ya kadang tengok mana air basuh tangan, mana air basuh tangan tak sapa. Biar dia makan. Kalau tangan tak ada najis, tak apa dah buat gitu. Dah katanya lapor dah, bau sedap pula. Nak cepat ada kerja lepas isyak ni, air basuh tangan tak sapa, pakai makan dia.
Tu nanah, darah, nanah, hukumnya najis. Tapi kalau sedikit, dimaafkan pada sembahyang. Ini bicara bab taharah. Macam lepas-lepas lah. Bicara bab hukum suci najis. Suci najis. Suci najis, suci najis. Banyak mana kita tahu, banyak mana kita baru tahu. Banyak mana hak kita tahu dah, banyak mana hak baru kita tahu. Itu label kita sendirilah dengan ilmu agama. Ini bicara hak mudah ni, ini bicara najis zahir hak mudah. Hak kita yang kedua bicara hak kotoran hati, tu lagi payah sebab dia benda dalam. Hak ni benda luar. Nak kena ain najis, mana hukum najis. Lepas tu nak tahu cara menyucikan najis. Kita kena cara je, suci. Suci bersih lalu dah berkilat. Mudahnya hak luar ni. Hak payahnya kotoran hati. Kalau hak luar pun tak kena molek, cara nak menyuci dengan najis luar pun tak betul. Jauh sangatlah kitanya. Hak nak kena mujahadah, hak berkaitan dengan kotoran hati. Kotoran zahir dia lebih mudah. Mudah saja. Mudah kita jaga. Kalau kena pun mudah kita sucikan kembali. Kotoran hati sukar untuk dipelihara dan sukar untuk dibersihkan. Hak tu kena mujahadah sungguh-sungguh. Hati tempat tilik Allah Subhanahu wa taala, amal kita diterima ataupun tidak. Dan laban binatang tiada dimakan, susu binatang yang tiada dimakan daging. Ini kita bicara dahulu. Susu binatang yang tiada dimakan daging, hukum susu tu najis. Susu kucing, susu harimau. Hak dia kata dia jumpa susu harimau di atas daun-daun kayu, dia kata. Susu harimau tu boleh buat obat penyakit lelah, dia kata. Susu harimau tu najis sebab harimau binatang yang daging tak boleh makan. Susu kambing, susu biri-biri, susu lembu, dia kambing, biri-biri, lembu, daging ibu dia boleh makan, maka susunya hukumnya adalah suci. Susu daripada yang haram dimakan daging, yang suci hanyalah susu manusia. Ni laban susu binatang yang tidak dimakan daging. Binatang haiwan, manusia pun dipanggil haiwan juga. Haiwanun natik, manusia ni haiwan, binatang yang bertutur. Jadi manusia tidak halal dimakan daging. Susu manusia saja yang suci, lagi halal dimakan. Labanan tahiran syairan lisyaribin, dalam ayat Quran. Labanan tahiran syairan lisyaribin, susu yang suci, yang sedap bagi orang yang meminum. Itu susu anak Adam, suci. Berbeza dengan telur, kita bicara dahulu. Telur walaupun daripada binatang yang daging tak boleh makan, umpama telur cicak, telur hukum suci. Yang jelasnya telur penyu. Penyu binatang yang hidup dua alam. Atas darat boleh hidup, dalam air boleh hidup. Maka penyu di antara binatang yang haram kita makan daging dia, tapi telurnya suci, halal dimakan sebab telurnya tidak ada racun. Adapun telur cicak, telur ular, telur biawak, telur buaya contohnya, dia hukumnya suci tapi tak boleh makan sebab dia ada racun. Jadi telur berbeza dengan susu. Susu kena bahagi dua. Susu daripada binatang yang haram dimakan daging, susunya adalah najis. Susu kucing najis. Susu daripada binatang yang halal dimakan daging, maka susu tu hukumnya suci. Telur walaupun daripada binatang yang haram dimakan daging sekalipun, telur hukumnya suci. Kita semayang baru sedar dalam poket kita ada telur cicak. Baju tu lama kita tak pakai, kita sangkut dalam almari.
Lama dah pakai, kita pun ambil pakai. Tok tengok dulu. Sudah semayang tengok, Allah, ada telur cicak dalam poket. Sah semayang. Sebab telur walaupun daripada binatang yang daging haram dimakan, umpama cicak, telur hukumnya adalah suci. Susu daripada binatang yang haram dimakan daging, susu hukumnya najis. Dan arak dan nabis dan tiap-tiap yang cair memabukkan, najis sekaliannya melainkan bersalahan yang berkuah. Dia pun kita bicara dahulu ni, tak perasan depan ni ada. Tiap cairan yang memabukkan hukumnya adalah suci, melainkan yang beku, yang serbuk, macam dadah tidak dihukumkan najis. Dadah serbuk dipanggil tu, debu dadah macam gandum tu, itu tidak dihukumkan najis. Dia yang memabukkan, yang cair hukumnya najis. Macam air ketum yang memabukkan. Air ketum yang memabukkan ni bukan air ketum yang asal. Air ketum yang memabukkan ni air ketum yang disudah campur macam-macam. Dia memabukkan najis lah. Air ketum hak betul benar, yang tidak memabukkan. Sama macam kita minum air yang kita rebus daripada daun-daun tu lah. Kan ada kan, penyakit ni rebus daun ni, rebus akar kayu ni, kan ada kan. Rebus daun ni, lepas tu minum air dia. Jadi rebus daun ketum tu sama je. Hak asalnya dia tidak memabukkan, maka tidak najis lah. Adapun sekarang dia masih direbus tu, dia proses tu, dia bubuh macam-macam supaya apa? Supaya haid. Pada haid ni supaya naik. Khoya. Jadi kaya. Dia haid. Dia bubuh macam-macam tu. Ada ni. Dia bubuh macam-macam. Air ketum tu ialah dia boleh untuk perubatan sebenarnya. Tapi sekarang ni orang salah guna. Tapi di tempat kita ni masih lagi barang yang terlarang lah. Barang yang terlarang. Adapun di sebelah Thailand tu, dari segi perubatan sudah dibenarkan. Tapi sangat membimbangkan lah. Sebab dari segi perubatan ni sepatutnya kena dapat surat akuan dari doktor baru boleh guna. Sekarang ni perlu dibebaskan, dibenarkan. Banyak berlaku salah guna. Ada jual air ketum tepi jalan. Yang jual ketum tu pakai tudung molek-molek. Yang beli air ketum tu budak-budak muda hak jenis bawa motor laju-laju tu. Ada jadi banyak salah guna. Bahaya. Ada ni. Orang Islam kan, orang Islam ni kena jaga daripada memabukkan. Orang bukan Islam, daun ketum tu dibenarkan, dan memang mereka pun biasa mabuk. Tak pelik, kita orang Islam lah yang merosokkan orang Islam gitulah. Betul, memanglah dibenarkan atas dasar perubatan. Bila atas dasar perubatan ni dia kena dapat kebenaran daripada pihak doktor baru boleh guna. Tapi bila dibenarkan ni dia akan jadi banyak kot salah guna. Itu bahaya. Kata apa benda banyak duk gantung tepi jalan kena. Air ketum kalau gitu. Yang tukar jual pakai tudung comel. Beli terang minum boleh bawa kereta laju. Minum waktu mabuk tak takut dah. Bawa motor boleh laju, bawa kereta boleh laju. Tak takut dah, mabuk dah. Lepas tu siapa ke mana pun tak tahu dah. Tak biasanya gitu. Mana kalau lah direbus dalam ketum hak asal, tak ada najis-najis pun. Dia tidak memabukkan. Hak ada duk jual, hak kena tangkap tu. Hak tu memang memabukkan, tu najis. Bukan kata minum tu haram. Air ketum tu hukumnya najis. Di air tu najis dah. Minum sama telur lah. Kalau minum dua kali haram lah. Yang pertama haram kerana najis, yang kedua haram kerana mabuk. Nak kata mana? Dulu dia pendalaman banyak lah ni. Sebelum dikuasakan undang-undang, daun ketum ni barang terlarang. Kaya raya tu kan jual. Hak tu kan jual air ketum tu, kampung-kampung tu, kaya raya. Ada.
Mana mai beli. Lihat ketung. Ketung mau mabukkan tu lah. Bukan ketung untuk berobat. Lepas tu barulah. Bila kajian haram kan baru tak ada. Lepas tu metangkap. Jadi asalnya untuk perubatan akan disalah guna. Kalau jadi memabukkan barulah air ketung tu hukumnya najis. Kalau air ketung biasa tu tidak dihukumkan najis. Memang halal diminum, tapi di tempat kita sudah menjadi barang larangan. Dulu ada awak tanam. Sekarang ni kalau ada awak tanam pun dia sudah sembunyi-sembunyi dah. Sebab orang masih lagi mencari orang sakit kecil manis begitulah. Tapi waktu dia kena balik pada perubatan lah. Sebab banyak berlaku salah guna. Tapi kalau memabukkan, hukumnya adalah najis. Dan arak dan nabis dan tiap-tiap cara yang memabukkan najis sekaliannya. Wallahu a'lam.